Okey, 14 orang Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada 15 orang lah. Tolak saya dengan Farhan ada 15 orang. Saya berapa? Saya takut ramai yang tak datang hari ni sebab tak siap lagi assignment kan. Don't worry. Kita share. Jangan takut. Kita nak bantu je. Kan, tak ada benda betul, tak ada benda salah. Saya pun belajar daripada perempuan semua. Perempuan pun belajar daripada saya. So sama-samalah kita kongsi apa yang kita ada. Okey. Saya hari ni dah buat 3 video. Sebenarnya saya nak buat 4 video. Satu lagi saya nak buat video tentang Shopee ad kan. Kita nak top up Shopee Pay apa benda semua. Tapi tadi bila saya buat video dia keluar sekali password kad saya kan. So saya tak boleh record lah. Saya dah try tukar lain, selalu dia tak keluar. Hari ni dia keluar. Sebab selalu dia pakai facial recognition. Tengok muka saya dia terus automatic tolak. Hari ni dia minta password lah. Saya tukar kad lain pun tengok nak password, semua nak password. Jadi saya tak boleh buat video tentang macam mana nak buat tu lah. Tapi tak apalah, saya akan tunjuk tanpa saya simulate. Sebab kalau saya simulate nanti nombor akaun saya keluar dengan password. Tapi don't worry. Yang lain saya dah buat. Alhamdulillah saya ada buat 3. Dan untuk makluman puan-puan semua, dia ada certain modul dalam Shopee ni yang lebih baik dibuat di handphone. Lepas tu ada yang lebih baik dibuat di laptop. Sebagai contoh, kalau kita nak buat Shopee ad, kan, untuk top up Shopee Pay bagus di handphone sebab lebih cepat. Tapi untuk buat Shopee ad, dia ada 2, discovery dengan keyword, dia perlu dibuat di laptop. Sebab bila dia buat di handphone, dia punya keyword ialah automatic keyword. So random, apa benda dia nak tarik, dia tarik. Tapi kalau dekat laptop, kita boleh pilih. Okay. So ada siapa-siapa tak nak share dengan saya produk dia? Okay, cara nak share ialah dekat bawah tu ada tulis share screen kan? Tekan warna hijau. Kalau puan-puan pakai laptop, bawah tu ada share screen warna hijau, tekan, lepas tu nanti pilih file mana yang nak share. Kalau dekat handphone pun sama juga, tekan yang hijau tu, lepas tu pilih manalah, maknanya nanti masuk ke dalam Shopee. Itu share macam mana yang perempuan dah buat. Siapa boleh nak share dengan saya dulu? Nak share Shopee tu ya? Nak share Shopee. Saya cuba sekejap. Pakai apa? Pakai laptop ke handphone? Handphone. Handphone senang. Boleh share je, tekan. Tekan, lepas tu tengok, terus buka Shopee. Nanti dia terus share. Lepas tu tekan Shopee. Okey. Lepas tu saya punya kedai tu Okey. Laju ke? yang dah tambah yang mana satu? Yang baru tambah untuk kita punya kerja rumah ni? Royal Glow. Royal Glow, yang sebelah kiri tu kan? Okey. Boleh tekan ni lah. Boleh, jangan tekan kat sini, naik atas. Naik atas, pergi dekat My Product. My Product. New ni? My Product, tak apa, My Product ya. Tekan. Dah. Lepas tu boleh tekan edit tak? Edit. Edit. Saya nak tengok dalam tu. Apa ni buat? Tu gambar dia. Lepas tu kategori beauty supplement, bawah brand. Boleh jumpa brand dia dalam tu sebab sebelum ni ada juga saya punya leader masukkan juga dalam Shopee, so dia yang setkan brand kat situ. Senang lah. Aku tarik bawah lagi. Tarik bawah. Okey. Stok 5, ya, dalam ni tak ada variation kan? Tak.
Okey. Tak apa. Nanti saya tunjuk yang macam yang saya buat apa nama buku seram itu. Saya tak beritahu saya contoh apa. Nanti kan kita share. Okey. Yang ni tak boleh buat wholesale kan? Barang ni. Yang ni wholesale. Tak boleh Kalau orang nak beli lebih daripada 2 tak dapat diskaun. Ada lah tapi saya tak set lah sebab hari tu Cik dia cakap kena ni buat dia dulu, saya tak set up lah wholesale sebab saya tak reti sangat wholesale. Okey, katakan sekarang tekan wholesale. Okey, nampak tak? Minimum maknanya lebih beli 2 sampai apa tu tulis kata 2 sini, maksimum sampai 3. Lepas tu berapa you bagi? Lepas tu nanti you tambah lagi 1. You tambah. Macam itulah nak buat sebenarnya wholesale. Secara automatik orang tu beli 2 je, harga dia akan kurang. Macam kita ada selalu kita buat macam produk saya ni kadang macam Merdeka Sale apa semua kita boleh masuk kat sini lah. Tak, Merdeka Sale jangan kacau kat sini. Merdeka Sale nanti saya akan tunjuk sekarang dalam video, saya akan share macam mana nak buat. Standard nak beli lebih daripada 1 lah. Orang nak beli lebih dari 1. Kita boleh set 1 sampai 2, 2 sampai 3 berapa? 4 sampai 5 berapa? Lebih 5 berapa? Lepas tu kita boleh tulis unit price ni berapa. Okey. Nanti saya akan share. Okey, terima kasih. Okey. Boleh stop sharing pula. Sekejap, macam mana saya nak tekan ni? Okey. Ada stop share. Okey. Terima kasih. Bagus. Siapa lagi ada? Siapa lagi nak share? Nana. Hari tu Nana ada bagi saya kuah apa Nana? Kuah apa tu? Yong tau fu. Boleh tahan podes Okey, siapa lagi nak share? Siapa ni? Mami ke, Miza ke, Linda ke, Akak Alimah ke, Puan Noliza ke? Siapa nak share lagi? Ada tak yang dah buat? Ke tak kerti nak share? Saya tahu semua dah buat. Tapi share tak tahu. Saya dah buat doktor tapi saya tak kerti macam mana nak share. Okey, sekarang pakai handphone ke pakai laptop? Saya pakai handphone. Tadi dekat apa nama Zoom tu ada ni share screen. Pergi tengok. Okey, share. Dah tekan. Okey, saya dah tekan share. Okey, lepas tu pilih apa nak share. Nak share apa ya? Shopee tadi. Shopee. Tadi tekan butang hijau tadi share screen. Okey. Lepas tu terus pergi ke Shopee. Oh. Tak boleh lah ni Cik Din. Tak apa. Okey, sekarang saya pula share. Okey, saya share. Saya share mana tadi? Bukan Facebook. Sekejap Okey, boleh nampak tak video ni? Semua boleh nampak video ni? Okey, ini macam mana nak upload produk dekat Shopee Okey, pergi tadi my shop, dah masuk my shop. Pergi my product. Okey, dah masuk my product. Kan? Add new product tadi. Dah tekan add new product. Ambil daripada mana? Kalau pakai handphone. Ini contoh kalau orang nak pakai handphone. Sebab tu saya kata sebelum kita nak upload produk, kita kena ambil gambar dulu pakai handphone. So, gambar kita akan ambil daripada photo library. Photo library. Kita akan ambil daripada photo library. Okay, nampak tak? Saya pilih gambar mana. Ni contoh saya. Saya ambil tengok, saya ambil 1 gambar, 2, 3, 4 gambar. Ini gambar dia. Saya nak jual buku pemandu jenazah. Saya upload semua sekali gambar. Okey, lepas tu saya letak product name. Saya type product name. Semua orang boleh nampak? Boleh kan? Okay. Boleh. Okey, saya type product name. Saya tulis pre-love. Ini buku second hand. Buku terpakai. Okey, pre-love, ready stock. Buku cerita seram, hantu,
takut, semua saya letak. Oh. Gigil, viral. Kena ada viral. Lepas tu product description. Saya suka letak emoji. Slow saya type semalam. Saya buat video ni semalam. Yang ni saya tengok buku-buku seram dekat rumah. Saya kata boleh jual. Nanti dalam ni saya akan tunjukkan macam mana buat wholesale dalam video ni. Okey. Lepas tu pergi ke kategori Kategori kita boleh pilih macam ni buku. Okey, local books. Lepas tu local books saya check betul. Okey, local books. Okey, publisher. Saya pilih sebab saya tahu ni ialah utusan. Okey, kalau macam barang kan ada brand kan kalau kita jual barang dia akan tulis brand. Nanti kalau kita tak ada brand, barang tu barang kita tulis no brand. Kita tulis no brand. Kalau tu sebab zaman dulu dia tak ada brand. Zaman sekarang dia mesti ada kategori brand. So bila kategori brand memang kita tak ada brand barang-barang kita nak jual keripik brand apa kan. Kita tulis no brand. Yang ni saya main tulis je ni. Buku ni memang 200 lebih page. Dulu buku tak ada macam ni. Sekarang buku muka surat berapa pun dia nak. Nak jual buku kan. Buku tu berapa muka surat. Tu kena pilih kalau nak jual buku ni leceh sikit. Kena pilih bahasa apa, bahasa Melayu. Maksudnya dia nak details lah. Dia nak detail. Okey, harga saya letak RM6. Okey, stok ni cantik kenapa saya okey sekejap stop. Okey. Kenapa saya mana video ni nak tarik? Sekejap skrin ni. Okey. Kenapa selalu selepas harga orang akan buat stok? Tapi kalau kita ada banyak jenis macam tadilah kalau kita ada tudung. Tudung kita ada banyak warna. Ataupun tudung kita dalam ada warna ada saiz pula tu. Jangan terus pergi ke stok. Kalau barang kita ialah satu, contohnya kita nak jual bam kan. Bam ni ada satu jenis satu saiz je, letak ke dalam stok. Kita ada 10 ni 10 lah. Tapi kalau kita ada lain-lain jenis, jangan pergi ke stok dulu. Kita terus pergi ke variation. Nanti stok tu akan automatik kira sendiri selepas kita buat variation. Okey. Yang ni sebab buku cerita hantu tadi ada macam-macam tajuk. Saya tak letak stok, saya terus tekan variation. Okey. Saya leave stock, saya pergi ke variation. Nampak tak variation? Yang ni tricky sikit Nampak tak saya buat? Bila kita buat variation, kita buka variation aja, dia automatik keluar color black and white. So apa yang puan-puan perlu buat ialah tekan ni, lepas tu tekan edit, delete. Okey, nampak tak gambar X ni? Delete. Sebab saya jual buku bukan color. Lepas tu saya buat add. Saya tekan add. Lepas tu kat sini saya type nama buku tu. So macam kalau puan jual baju kan. Okey. Ni baju ni type baju merah. Baju merah. So type. Nanti kan dia akan tulis dekat baju tu pula ada saiz pula. Baju merah saiz S1, M1. Nanti macam tu lah. Kalau macam saya buat buku cerita hantu. Okey. So itu yang saya tulis. Yang pertama saya add pemandu kenazah. Sepatutnya nama buku ni pemandu van jenazah, bukan pemandu jenazah. Okey, nampak tak? Saya add yang kedua, pemandu jenazah. Siri 2. Lepas tu saya type, rupanya dia tak boleh panjang-panjang. Saya boleh type sampai S2 je. Saya nak try tulis Siri 2, dia tak lepas.
Okey, nampak? Siri 2. Lepas tu saya tekan lagi add lagi. Apa ni? Pemandu jenazah. Apa saya type? Saya buang tu. Saya tulis pemandu jenazah siri 1. S1. Buku tadi saya ada 4 buku tadi. Pemandu van jenazah siri 1, siri 2, siri 3, lepas tu puaka media sosial. Okey. Okey. So buku saya mana ada color, betul tak? Takkan ada buku ada color pula. So untuk bawah ni saya tak perlukan benda ni. Tapi kalau puan tadi jual baju kan. Okey, contoh atas ni pemandu jenazah ni ada baju pink. So yang bawah ni jangan buang sebab nanti ada pink, mungkin ada S, mungkin ada L, M ke, mungkin ada XL, triple XL ke. Okey, kalau kita jual yang tak ada size, tekan edit, delete semua. Okey, tengok. Delete terus. Okey, selepas tu macam mana benda ni boleh keluar pula? Okey, dah delete semua yang bawah ni, puan tekan balik pemandu jenazah ni tadi, pap dia terus keluar kat sini. Sinilah untuk puan letak gambar. Contohnya, macam tadi kita jual, kalau puan jual semua tudung merah, senang. Sebab dekat atas puan tak perlu pun masuk kat variation, masuk je dekat stock tadi, tudung merah 20, tak ada masalah. Tapi kalau puan tudung ada banyak-banyak color, kan? So ada tudung, contohnya ni tudung merah, tudung biru, tudung hitam, tudung apa. Okey, dah siap tulis ni, nanti tekan balik. Nanti tab dia keluar bawah ni, gambar tanda ni. Yang ini nanti puan letak gambar satu-satu. Macam ni saya buat. Pemandu jenazah siri 2. Saya cari kat dalam ni, mana pemandu jenazah siri 2. So dia dah gambar. Lepas tu saya tekan balik yang atas di pemandu jenazah siri 1. Pap, cari gambar. Saya buat satu-satu. Lepas tu dia buat pakai handphone senang berbanding dengan buat pakai laptop. Dia leceh sikit. Kalau handphone dia memang cepat. Dalam benda ni dalam 2-3 minit dah siap. Ini tadi. Bila dia dah siap variation tadi, okey, puan dah siap variation tadi, dia automatik dia akan keluar. Okey, tadi mana tadi? Kita pergi balik semula. Okey. Okey, saya dah pilih. Okey, dah habis puaka media sosial, dah keluar. Okey, dia automatik, secara automatik. Dah habis dia akan keluar set stock and price. Barulah puan boleh letak harga lain-lain. Puaka jenazah ni RM6, ni RM10, ni RM5, tak ada masalah. Tapi saya letak semua sama, semua RM6. Tekan RM6, stok berapa? Stok 1. Yang 4 ni saya akan ajar satu-satu detail. Sampailah nak buat wholesale, nak buat apa, saya akan tunjukkan. Okey, dah keluar sampai sini. Okey kan? Dah. Lepas tu saya nak tekan apa pula? Saya tekan wholesale. Kalau puan rasa puan nak bagi diskaun, orang beli banyak kan, sini puan buat. Tekan wholesale. So wholesale saya kata beli satu takkan ada diskaun kan. Beli 2 hingga 4 harga jadi RM5. Berbanding tadi RM6 kan. Okey, ni lepas tu tekan shipping fee tadi. Okey, ini puan tekan pula shipping. Macam saya punya shipping ada banyak. Saya boleh Citylink, Ninja Van, JNT, DHL, semua saya boleh. So tapi saya nak JNT saja. Saya onkan JNT saya. Nampak tu hijau JNT saya. Lepas tu saya set weight dia. Buku ni ringan ya. So saya letak 0.5 kilogram. Maknanya 500 gram setengah kilo Dan tu dia automatik keluar RM4.66. RM4.66.
Lepas tu nampak condition use, barang terpakai. Bukan pre-order, saya tak nak share Facebook ni. Tapi kalau perempuan nak share Facebook apa, perempuan ni okey. So sekarang lepas tu saya tekan apa? Saya tekan publish. Tak, saya betulkan lagi. Saya betulkan balik, saya tekan publish. Dia senang lah, benda yang paling simple. Macam hari tu siapa ada tanya saya, kenapa dia tak keluar lagi? Sebab dia tak publish. Tapi buku saya, sebab buku tu simple, lepas saya tekan publish, dia terus publish. Okay, yang apa lagi keluar? Ya, nampak dia dah keluar, listed successfully. Laju betul. Lepas saya tekan tu terus keluar, listed successfully. Okay. Alright. Ni ada chat apa, siapa tanya, saya tengah drive balik. Okay, so ada apa-apa soalan tak tadi? Okay, ada siapa? Ni dah ramai ni. Ada sesiapa nak share tak? Ada 27 orang, tolak 3, 24 orang. So 6 orang tak ada. Okay, siapa nak share lagi? Cik Den nak tanya. Macam kita jual coklat kan? Kan dia ada tanya kuantiti lah. Tu semua. Mana nak letak sebab benda tu pun bukan daripada kita, katakan kita ambil daripada orang lain. So macam mana kita nak letak dia punya kuantiti coklat, berapa gram? Dalam tu. Tapi gram kena tulis lah puan. Kalau kuantiti letak je kosong, orang bukan kira pun. Tapi gram tu kena ada. Customer nak tahu. Maksudnya gram satu plastik tu ke ataupun satu bulat coklat tu? Satu plastik. Kalau dia minta satu bulat tu, saya pun tak tahu, tulis kosong je. Kan? Tapi dekat penerangan yang panjang tadi, puan type lah apa yang puan tahu. Tapi kat dalam tu kosong. Sebab dia zaman dulu simple dalam Shopee ni. Dia lain kosong, semua benda type sendiri je. Sekarang dia dah detail sangat. Color apa, berat berapa, keluaran tahun berapa. Kalau buku baru lagi lah. Dia nak keluaran tahun berapa, publisher berapa, keluar kat mana. Dia dah macam cara nak cite buku pula. So sekarang setiap barang lain-lain lah. Saya ada apa soalan ni? Siapa nak soal lagi? Okey Cik Din, masih. Okey. Siapa nak tanya? Sebab saya ni Susta. Mana? Tak nampak. Okey. Nak tanya. Kalau buku kita punya kuantiti buku tu ada berapa, kita nak tulis tu dekat mana Okey, macam yang saya buat tadi, kan? Buku tu buku sama ke buku lain-lain? Mana tadi? Okey. Katakan buku tadi kan. Nampak ni? Buku, add product, set language. Dekat sini. Selepas variation tu, boleh nampak tak puan? Kak? Boleh. Kan dekat sini tadi dah habis ni semua. Nanti selepas ni bila puan akak dah letak variation ni, dia automatic keluar stock. Nanti akak letaklah berapa harga, berapa unit ada. Contohnya buku A tu ada 5 unit. Kalau buku akak sama, katakan buku akak cerita Mastika tu keluaran bulan 5 tu ada 10, tak perlu pergi variation, terus pergi ke stock. So kalau kita ada barang kita semua sama, tak perlu pergi ke variation, kita terus tekan stock. Stock lepas tu terus letak berapa nombor. Kalau barang kita ada biru, merah, saiz, lepas tu warna, berat, apa semua, pergi ke variation. Okey. Yang ini sebab kalau macam apa Kak tak dengar? Sebab macam kalau buku tu stok baru kawan punya. Jadi dekat dia banyaklah unik buku tu, banyaklah kan. Tapi kalau macam kita nak letak macam suka hati kita ke ataupun kita target je lah dalam kita nak jual 100, contoh macam tu ke? Tak, kita tulis berapa stok yang kita ada. Ini masalah tau. Macam kita kadang-kadang kata macam saya jual melalui Shopee, saya ada jual melalui Facebook, saya ada jual daripada IG, saya ada jual melalui Twitter.
jangan letak semua stok kita dalam FB, dalam Shopee. Contohnya kita letak stok kita ada 100, kita letak dalam Shopee ada 100. Tapi bila kita jual kat Facebook, kita ambil stok Shopee. Kita jual dekat tu ni, pastikan kalau kita jual Shopee juga, stok Shopee adalah stok Shopee. Sebab isu dia, Shopee ni dia pelik tau. Bila ada orang order je, dia tak beli lagi, dia dah deduct stok. Jadi kalau puan jual kat FB, puan ambil juga stok tu, stok dia akan lari. Kalau tiba-tiba orang beli 5, puan kira, katakan sekarang benda ni ada 100. Orang order 5, tak bayar lagi. Puan kira ada 100. So lepas tu puan jual dekat FB pula. Lama-lama stok puan lari sangat. Sebab saya dulu pernah berjadi macam tu. Satu hari lah duduk nak kira balik, buka balik, nak tally kan. So setiap kali bila nak stok, saya akan keluarkan untuk Facebook je. Untuk Shopee je. Sebab Shopee punya stok, sebab salah kira, orang dah bayar, barang tak ada. Saya paling risau sekali stok-stok akhir tu kan, dah tinggal 3-4 tu. 3-4, lepas tu dia tulis stok tinggal 1, tengok ada 4 lagi. Yang tu saya akan risau. Saya akan check dekat Shopee dia ada satu tempat tulis orang dah masuk dalam kad tapi tak bayar lagi. Yang tu kena check. Sebab dia akan block dulu. Puan nampak ada 4. Puan pergi jual. Sekali rupanya dah ada 4 orang tinggal pending nak bayar. Dia bayar je, barang tak ada. Memang kena kita. So dengan kalau siapa nak berniaga dengan Shopee, set stok Shopee tu jangan sentuh. Itu benda yang paling kena ingat lah. Sebab kalau tak nanti kita kena. Okey. Satu lagi saya nak share. Mana tadi? Okey. Saya ada 3 video ni kan. Saya ada 3 video. Saya nak share. Video. Paling simple sekali lah. Semua orang tahu ni kan. Siapa yang ada Shopee, menjual kat Shopee, dia tahu. Tapi yang baru, tak tahu. Okey, semua boleh tengok kan? Okey. Ada orang tanya, Shopee, macam mana kita nak iklankan barang kita kat Shopee? Nak kena bayar ke? Memang ada yang bayar. Ada yang free. Yang paling simple sekali, ramai yang tahu ni, yang dah ada akaun Shopee ialah melalui Boost. Menggunakan Boost. Bukan e-wallet Boost tu, tapi fungsi nama dia Boost kat dalam Shopee. Okey, saya tunjukkan. Pergi dekat My Shop tadi. Okey. Bila dah My Shop tadi keluar ni ni. Okey, kalau puan punya ada orang order, dekat sini ada tulis. Ada gambar lori tu akan tulis berapa order. 1, 5, 30, 300 order. Okey, untuk Boost yang free tu, okey, puan tarik ke bawah. Okey, laju betul. Okey, puan tarik ke bawah. Jadi, okey, katakan daripada atas tadi. Okey, puan dekat sini, puan dah masuk ke dalam My Shop tadi, scroll sampai dah nak sampai bawah. Sebelum sebelum gambar produk puan ni, dekat My Product tu ada arrow paling hujung sekali tu, tekan kat situ. Tekan kat situ, zoom, terus keluar gambar ni, semua produk puan. Puan nampak tak tu? Get more views for your product now for free. Tekan di situ. Tap one on a slot below to start promoting. Puan tekan aja mana-mana ni. Gambar tambah-tambah tu ada 5. Untuk makluman puan, setiap 4 jam kita boleh boost produk kita for free. 5 produk kita. Okey, so puan tekan. Tekan. Puan boleh pilih tik 1, 2, 3, 4, 5. Tengok macam saya. Produk mana saya nak boost? Okay. You can only choose 5. Saya saja tekan 6. So akan selama 4 jam. Dah habis 4 jam, puan nak buat balik pun boleh. Lepas 4 jam ni nak anu balik. Saya selalu buat macam tu lah sebab benda ni free. So siapa yang tak bajet tak ada sangat, boleh pakai ni. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tak. Tapi benda free, kita try lah. Okay. Alright. Yang itu cara boost. Ada orang nak tanya macam nak boost?
Okey, Puan Zanariah tanya, berat pun kena letak ekstra ya dari berat asal barang tu? Kalau parcel tu dalam box, so kena letak weight measurement tu sekali? Ya. Kalau dropship agent, macam mana nak letak bilangan stok? Sebab kita tak simpan stok. Okey. First kali, tanya dengan ejen kita. Yang ini tanya dengan kita punya main tu. Kalau kita dropship agent kita kena sentiasa tanya ejen tu berapa stok dia ada. So boleh tak block stok tu 5 untuk saya ke, saya katakan saya boleh habis 10 lah dalam masa 5 hari ataupun seminggu. Saya kata boleh tak blockkan sikit. Kan? Sebab kalau tak, sekejap ya. Tiba-tiba iklan pula kat dalam ni, iklan MACD lah terkeluar. Okey, kalau tak, mana tadi? Okey, kalau tak, kita punya yang main tu dah habis stok, kita pula jual. Itu ada masalah. So kita kena tahu lah. Okey, kita kata kita tanya dengan yang orang yang atas tu, sekarang stok ada banyak. Berapa banyak? Ada 500. Okey. Kita boleh lah. Kita jangan orang tu tinggal apa, satu apa semua, bahaya. So jadi dropship agent kita kena sentiasa tanya kita punya main tu lah. Berapa stok ada, berapa stok boleh allocate pada kita. Okey, yang itu Syafiza, Puan Zanariah pula, berat pun kena letak ekstra daripada berat asal. Don't worry. Berat tu measurement dia kita boleh tahu. Berat tu tak payah timbang pun kita boleh tahu sebab dia berat sampai ke berapa kilo. Untuk for example untuk JNT saya rasa untuk sampai 3 ke 4 kilo harga dia RM4.66. So tak, lari dia tu tak ni lah. Tak jauh sangat. Measurement tu tak apa, don't worry sangat. Okey, Puan Mariani, item gambar pun selalu nak update ke Cik Din. Terpulang. Nak update, tak nak pun tak apa. Tak ada masalah. Ada apa soalan lagi? Okey. Cik Din. Sekejap Nana kata stok kalau letak 50, lepas tu belum habis, kita boleh up lagi stok. Contoh baki tinggal 35. Okey, kalau kita letak 50, lepas tu baki tinggal 35, kita nak top up lagi. Boleh. Pergi balik dekat My Product, edit. Tambah stok. Tak ada masalah. Okey, Puan Nuliza. Ada apa? Boleh tak Cik Din tunjuk balik untuk cara boost tu lah. Saya buka saya punya My Product ni. Kita nak boost dia tu dekat mana Okey, bukan buka My Product, buka My Shop. Okey, saya buka balik mana tadi? Share screen. Okey, share. Saya buat ni. Macam ni. Cara-cara untuk modul boost. Don't worry, saya akan bagi mana tadi? Okey, saya akan letak dalam WhatsApp link dia. Link dia. Ni untuk siapa yang malam kan nak tengok ke apa. Tapi saya share balik semula sekarang. Okey. Okey. Cara-cara untuk gunakan boost untuk promote produk secara percuma. First kali buka tadi My Shop, nampak ni My Shop sebelah kiri di atas kan. Okey, saya buka dah. Okey, dah keluar My Shop nanti puan scroll sampai bawah. Okey, nak sampai dekat gambar. Dah sampai gambar tu nampak je. Okey, sekejap gambar. Okey, nampak tak My Products ada berapa tu? Lepas tu ada arrow sebelah kanan. My Product. Kan? Ada arrow sebelah atas kanan. produk ya, My Product. My Product tu kat hujung tu, tekan tu. Lepas tu keluar tak macam ni? Product list. Ada perkataan product list tak, Puan? Product list. Dah tekan tu, dia ada tulis tak? Get more view for your product now. For free. Kejap Cik Din, tengah buka. Tak dapat pun. Ataupun macam ni Puan. Puan boleh share tak Puan punya screen? Puan pakai apa? Handphone ke laptop? Pakai apa? Handphone? Saya ni tak boleh share Cik Din. Saya terlupa handphone yang saya guna ni. Tak ada link Shopee. Saya guna handset satu lagi.
Tak apa. Saya tak boleh nak share dengan Cik Din saya punya Tak boleh. Shopee ni. Tak boleh. Dia different handphone. Different handphone. Okey. Different handphone. Different handphone. Saya dekat dah masukkan bawah ada my product. Okey, tak apa. Dia yang Cik Din tunjuk tu. Untuk scroll sampai ke bawah tu, sampai my product, lepas tu bahagian atas my product tu lihat kedai saya. Bukan jap. Bukan shop. Bukan my shop. Bawah my shop tu. Klik dekat my product tu. Bawah kan view my shop tu. Klik my product tu kan ada arrow hujung tu. Klik je. Klik je my product tu. Kataan my product tu klik. Dah klik? Okey. Dah klik? Dah klik. Okey, atas sekali tulis apa? Atas sekali senarai produk. Okey, senarai produk. Lepas tu apa bawah perkataan senarai produk tu apa? Dapatkan lebih banyak paparan untuk produk percuma. Percuma. Tekan tu, percuma tu tekan. Perkataan percuma. Lepas tu keluar apa? Keluar ada gambar tambah-tambah. Oh, ya. Tekan tambah-tambah tu. Ya. Okey, yang itu kena bayar RM5. Kan. Oh, yang tu kena bayar ke ni Cik Din? Kena bayar kat saya. Tak adalah. Benda tu free. Cik Din ni siapa? Benda tu. Okey, faham. Okey, alright. Okey. Okey, alright. Terima kasih Cik Din. Okey, sama. Okey, sekarang kita ke saya satu lagi video yang ni best mana tadi? Cara-cara menggunakan modul voucher. Yang ni kena ingat. Yang ni pun free. Kita yang tadi siapa tanya saya tadi macam mana nak time Deepavali ni nak bagi diskaun ke, nak bagi apa kan? Bukan melalui wholesale tadi. Wholesale kalau orang beli banyak. Yang ni ialah macam mana you nak bagi promosi kat orang lain dengan menggunakan vouchers dan diskaun. Okay, ni video. Okay. Semua boleh nampak? Boleh. Okay, seperti biasa tekan my shop. Okay, my shop. Okay, my shop. Pergi dekat mana tadi? Marketing center. Pergi dekat marketing center. Tu tekan marketing center, keluar nampak tak? Discount, promotion dengan voucher. Okey. Sekejap nak minum. Minum. Okey, discount voucher. Okey, saya buat dua-dua sekali, saya tunjuk. Okey, first kali tekan discount. Okey. Dah tekan discount, bawah tu ada create new discount. Okey. Create new discount. Oh, ada timing. So kita nak buat raya Cina, raya Deepavali ke, musim tengkujuh ke, musim menuai hari gawai ke, pasuk momogon ke apa benda, buatlah. Birthday kita ke, kita nak buat time, rasa happy lah nak bagi diskaun time birthday kita kan. Okay. So saya tunjuk step by step ni. Okay, letak discount name. Tak, first kali pilih tarikh, nampak tu, slow saya pilih tarikh. Saya 12. Start bila? Start 9 bulan 11, habis 12. Discount name, nama discount. Saya tulis kasih sayang. Okay, diskaun. Berapa persen kita nak bagi diskaun? 10%. 10%, nampak tu? 10%. Lepas tu, kita nak bagi diskaun. Okay, dekat semua orang ke? Tak kan? Kita nak bagi diskaun. Bukan dekat semua orang. Kita nak bagi diskaun contohnya untuk orang beli berapa? Dia tak boleh kita kata nak beli banyak semua diskaun. Kita kata kita nak bagi diskaun untuk lepas orang beli satu beli dua. Lepas tu dia ada purchase limit, berapa banyak boleh beli dengan diskaun tu. Maksudnya satu belian boleh beli berapa kotak macam tu? Terpulang kita nak letak berapa limit dia. Kadang-kadang ada kedai kata contohnya macam kita masuk dalam Giant kan. Kalau nak beli susu boleh maksimum boleh beli 2 je dengan diskaun ni. Tak boleh beli banyak.
Kan? Contohnya macam kita dah bagi 10% untuk satu kotak kan. Kalau dia beli 2 dia dapat dalam macam 20% kan. Betul tak? Tak, sebab tu ya kita kena ada limit. Kita nak ada limit. Kalau tak nanti dia beli semua dia jual balik pula. Okey, faham. Okey. Macam saya letak satu. Boleh beli 10% ni boleh beli satu je. Okey. Lepas tu saya pilih produk mana yang saya nak bagi diskaun. Okey. Saya ambil produk mana yang saya nak. Saya letaklah buku cerita hantu di. Beli satu. So nampak tak? Tiba-tiba harga dia terus turun. Tadi kan saya buat RM6 kan? Okey. Lepas tu tengok terus harga dia turun. Terus jadi mana tadi? Dia automatik. So bila tarikh dia start 9 bulan pukul dia ada siap dengan pukul berapa? Pukul 9.30 malam sampai 12 bulan. Time tu dia automatik terus diskaun. Okey, faham. Okey. Jadi nanti video Cik Din ni semua memang dalam YouTube aja je. Tak boleh share macam direct ke WhatsApp je. Tadi dah bagi. Sabarlah dulu. Tak, sebab tengok yang first tu YouTube sebab saya tengah drive sebenarnya. Saya tak berapa fokus. Tak apa, yang tadi sebab saya memang bagi link kepada YouTube. YouTube sebab file ni besar, sebab file ni besar-besar. Nanti kesian nak download. Saya memang bagi link. Okey. Okey. Alright. Mana tadi? Dah terlepas sekejap. Okey, ni ialah diskaun. Saya nak tunjuk tadi dua kan, diskaun dan apa nama vouchers. Okey, tadi diskaun. Sekarang kita pergi voucher pula. Tekan voucher. Lepas tu nampak tadi create new voucher. Product voucher. Lepas tu letaklah voucher name. Pilih mana? Okey. Boleh pilih mana? Product voucher ke shop voucher? Okey. So kalau shop voucher apa-apa barang dalam kedai you lah. Tapi kalau produk voucher, produk itu sahaja. Okey, faham. Okey, macam ni voucher name. Apa nama? Saya letak buku seram. Voucher code. Kod ni you main hentam lu nak letak apa? Kod ni selalu nombor. Saya letak 90920 saja. Ini untuk catatan kita je lah. Voucher ni nombor berapa? Lepas ni start bila, habis bila. Lepas ni voucher pun nak bagi berapa? You kena limitkan voucher ni. Ada 20 voucher. So 20 customer je boleh. Macam saya letak 3. Okey. Voucher ni untuk apa? Dia ada banyak jenis. Dia ada diskaun. Contohnya diskaun RM5. Yang kedua, diskaun percentage. Diskaun 5%. Ataupun coin cashback. Kalau orang yang selalu beli dekat Shopee, dia suka coin cashback. Macam saya suka simpan coin. Sebab next time saya nak beli, saya dapat diskaun banyak. So yang ni saya saja buat coin cashback. Untuk particular ni. Coin cashback, saya set amount. Saya set mana tadi? Diskaun. Coin cashback saya letak berapa persen? 10% coin cashback. Maknanya harga buku saya tadi ialah RM6. So 60 sen. So nanti dia orang dapat 60 coin. Sebab RM6, 10% kali 600 ialah 60 kan. So dia akan dapat coin 60. Customer siapa yang beli dapat coin 60. Kan sebab tu saya tulis maximum discount 60 sen. Okey. So coin ni dia affected kita punya harga sale jugalah. Maksudnya dia macam at the same time kita bagi diskaun jugalah. Tapi kita bukan bagi diskaun direct untuk dia. Dia dapat untuk pembelian dia akan datang kat tempat lain. Macam saya suka saya beli barang, saya suka cari yang coin cashback. Contohnya saya dapat 100% coin cashback. Katakan saya beli RM6, saya dapat 600 coin balik. So saya boleh gunakan kat tempat lain lah. Kan? Selalu ada customer suka simpan coin untuk dia dapat diskaun kat tempat lain. Macam ni lah. Itu saya tulis. Voucher saya 3. Sebab buku saya 4 kan. Takkan saya nak bagi voucher 4. Takkan nak bagi voucher 5. Buku ada 4 So discount type tadi ada 3. Kita boleh pilih discount
fix harga RM1, 20 sen, 5 sen, 1 sen ataupun discount percentage, kita boleh buat 10%, 1%, kita boleh buat juga coin cashback. So 3 boleh pilih. Macam ni kena ada minimum spend required. Kadang-kadang rasa sakit hati tak kita kata, orang tu kata 50% discount tapi kena beli 1,000. Wah, memang tak tercapai lah. Macam saya tulis minimum spend required RM6. So maknanya orang tu faham lah. Kalau dia beli satu dia terus dapat discount. Saya boleh buat juga minimum spend required RM12. So maknanya orang tu kata, oh nak dapat coin cashback saya kena beli 2 buku dia. Jadi macam tu. Dia basically macam yang kalau kita beli barang lepas tu dapat postage free punya voucher daripada kedai itulah. Oh tak. Yang ni lain, yang ni coin. Oh ini coin. Coin ataupun discount ataupun percentage discount. Okey. Okey, sebab saya tak ambil yang apa nama free shipping. Free shipping kalau Shopee bagi saya free. Saya ambil. Kalau Shopee kata you nak subscribe tak to free shipping punya program, yang itu kena bayar. Oh kita kena bayar juga. Kita yang kena bayar. Kita kena bayar sikit. Kalau free shipping sentiasa punya program, kita kena bayar. Okay. Kalau tak semua orang ambil kan. Faham. Okey, ini cara tadi untuk diskaun. Okey, sekejap copy saya bagi dekat WhatsApp. Sekejap silap. Okey, saya dah bagi dekat WhatsApp. Nanti saya akan bagi yang lain lagi tau. Yang tadi yang apa nama? Macam mana nak buat apa tadi? Nak post produk Sekejap saya cari tadi. Cara-cara untuk upload produk. Semua nampak dekat tadi dekat WhatsApp sendiri masing-masing ada nampak video yang saya dah bagi link ni. Semua dapat so yang itu boleh refer balik lah. Kalau tak faham, tengok balik video tu. Sebab saya tunjuk step by step. Dia bagus kalau puan tengok video tu, puan pause, tengok dia apa tu, lepas tu stop balik, tengok, stop. Dia akan step by step. Sebab selalu bila kalau kita buat dalam phone, kita short video dalam phone, dia laju. Saya memulai kat perlahan. Bila saya tukar ni, dia laju. So nanti kalau puan tengok video ni, puan okey, stop sekejap, tengok, lepas tu sambung. Kan? Okey? Cik Din, saya nak tanyalah. Macam saya masuk dalam produk Shopee tu, saya letak produk saya tu sarung bantal. Kalau dari segi misal kata macam Cik Din cakap tadi, untuk kita bagi diskaun pada mungkin orang tu beli lebih daripada 2, 3 kan. Itu maknanya macam diskaun harga kan. Macam saya tak nak bagi diskaun harga, makna dia harga dia tetap. Cuma bila dia beli lebih 5 helai ke atas tu, saya bagi dia free satu sarung bantal. Itu dikira macam mana tu? Itu pun boleh dikira diskaun ke atau macam mana? Oh, yang itu free Free tu puan kena kalau beli banyak free. Sebab saya pun buat benda macam tu, tapi saya buat manual lah. Saya kena ingat saya tak masuk dalam sistem tu. Saya cuma tulis kalau beli 5 dapat free hadiah ke benda semua kan. Saya nak tahulah. Kalau puan nak kata beli pasalnya kalau saya kurangkan harga untuk sarung bantal tu dengan saya bagi free satu sarung bantal tu, dia akan jadi lebih kurang samalah. Kita kurangkan sedikit harga tu, akan dapat juga satu sarung bantal free. Tapi okey juga. Tapi baik-baik puan bagi diskaun. Oh, lebih baik diskaun lah. Bagi diskaun. Sebab dia bukan bagi diskaun puan. Dia kalau macam diskaun tadi dalam modul Shopee Marketing Center. Tapi kalau yang puan kata tadi beli 2 kurang harga 2 hingga 5, katakan puan punya berapa ringgit puan? Saya punya saya letak dekat situ RM4. Okey, katakan RM4. Kalau beli 5 jadi RM3.90.
Kan kalau beli 5. So lepas tu 2 ke 5 ke 10 RM3.90. 11 ke 15 RM3.50. Itu letaknya dalam my product tadi. Bukan letak dalam marketing center. Puan letak kat situ dalam wholesale. Kalau puan tengok video tadi ada tiga video tadi, puan tengok dekat video yang macam mana nak letakkan produk. Kat dalam tu saya ada tulis macam mana nak buat wholesale. Kiranya pengurangan harga tu lebih baiklah daripada kita beri free satu lebih itulah macam mana? Sebab dia macam ni puan. Bila orang nak beli banyak, dia akan tanya kat puan, ada harga borong tak? Dekat saya selalu orang tanya, beli 5 tak boleh kurang je. Saya kata pergi tengok dekat wholesale tu ada saya buat. Sebab bila dia kata nanti kadang-kadang ada orang tak beli 5 tak ada diskaun, beli 5 saya bagi 1 free je sarung bantal. Walaupun sebenarnya harga dia sama je, kalau kita tolak dapat 1 tapi orang kata dapat diskaun lagi best. Okey. Faham. Okey. Siapa kita tanya sebab baju printing ada yang lengan pendek dan lengan panjang berbeza harga. Memanglah beza harga. Yang baju tu. Okey, Puan Zanariah nak tanya JNT boleh post makanan ke? Untuk makluman, start daripada minggu lepas JNT lebih-lebih lagi siapa nak post ke Sabah dan Sarawak untuk Shopee dan untuk yang lain selalu Shopee JNT main baling je dalam kotak. Mulai minggu lepas Shopee dekat semua kotak dia tulis untuk shipping ke Sabah dan Sarawak sila buka dulu. Sekarang JNT starting daripada minggu lepas dia suruh buka dulu. Siapa yang nak ship ke Sabah Sarawak buka dulu, dia nak tengok tidak boleh ada liquid, tidak boleh ada makanan. Mulai minggu lepas. Untuk ke Sabah Sarawak. Untuk ke Sabah Sarawak memang kena buka mulai minggu lepas. So maknanya kalau puan nak hantar ke Sabah Sarawak, jangan buka dulu, bawa benda tu, tunjuk kat depan dia, baru masukkan. Sabar je lah. Tiba-tiba dia buat. Saya tengok dekat kotak tu tampal. Kata, mulai minggu lepas. Peninsula nak jual makanan apa, Kak Puan Zanariah? Jual makanan apa? Saya belum type pula. Boleh cakap kan lupa. Saya nak try buat takoyaki frozen sebenarnya. Ditahan dalam 2 hari daripada peti frozen ni. Since kita vacuum je kan. So, tapi saya tak tahu JNT boleh ke tak. So last time saya pernah tanya, dia cakap dia tak accept makanan. Memang sebenarnya semua kurier tak accept makanan. Tapi kalau nak hantar je lah. Jangan beritahu lah. Dia macam ni, kalau ikut undang-undang flammable liquid tak boleh. Yang itu memang kalau kena kantul memang kena dakwa lah. Tapi makanan memang tak boleh, tapi bukan satu jenayah. Kalau jumpa dia buang. Tapi kalau flammable liquid, sebab dalam saya tak tahu akta ke apa benda, flammable liquid memang salah untuk kurier. Duit pun sama salah, legal document pun salah. Itu boleh kena dakwa lah. Makanan salah sebab dia takut busuk ke apa benda tumpah. Tapi secara undang-undangnya tak salah. Makanan boleh. Puan, tapi kalau bagus itu dah saya kata nak buat boleh, cuma dia akan jadi mahal sebab puan kena letak dalam bekas putih tu kan. Dia cantik tu kan, supaya dia kedap udara sikit. Lepas tu masuk ke dalam tu. So sebenarnya itulah makanan kalau nak yang cantik, yang elok, dia punya kos akan naik sikit. Betul. Kan? Cuma itulah kita tak tahu pengguna sanggup bayar ke tak. Tapi macam saya biasa juga order keropok leko daripada Terengganu within 2 days, 1 hari dah sampai kan. Diorang tak letak dalam tu pun, just vacuum and wrap dengan bubble punya plastik kan. Saya tahu pun sebab saya pun selalu beli keropok leko tu. Sebab keropok leko dia kalau lama bau masam goreng sedap Tapi kalau kan sebab saya pernah pakai pol laju kan, saya benda tu sampai seminggu. Kan dia ada bau sikit tapi sedap goreng tu. Tapi kalau takoyaki lepas seminggu saya tak tahu rupa apa kan.
Ada naga semua ada kan. Okey, ada apa pun soalan daripada yang lain? Nak tunjukkan juga ke ataupun yalah, tanya soalan sambil tunjukkan apa yang puan-puan dah buat. Cik Din, expired date tu nak kena letak ke? Ini macam suara kenal aja ni. Ini macam bukan suara peserta ni. Saya lah ni. Ya ke? Yang tadi bukan adik ke tadi? Suara. Okey. Adik suara sama tu. Expiry date expiry date kalau boleh, bukan kalau boleh, kalau makanan kena tulis. Kan? Makanan kena tulis. Macam minggu lepas kan, ingat tak saya ada share tentang apa nama, itulah mak mentua saya buat sambal hijau, adik ipar saya balik rumah buat sambal hijau. Boleh laku. Kan? Betul. Apa kicap Johor kan? Boleh laku. Betul. Itu bukan bisnes serius, itu bisnes main-main je. Boleh buatlah. Jom buat. Ada orang beli. Itu letak expired date tak? Sambal hijau. Tak. tak letak pun. Tapi beritahulah orang tu. Kan kita ada apa nama? Chat kan dalam tu kan. Beritahu benda ni boleh tahan seminggu. So orang faham lah. Okey. Siapa lagi nak tanya? Okey, minggu kita ada, dengan saya ada 2 kali lagi kelas. Kelas tu tentang Alibaba. So saya dapat rasakan bahawa Alibaba tu tak boleh sampai 2 minggu sebab Alibaba tu sikit ke. So saya rasa minggu depan kita buat Alibaba. Minggu lagi satu kita akan buat semua benda. So puan-puan ada soalan apa-apa boleh tanya saya lah. Tentang Alibaba ke, tentang Shopee ke. Okey, saya ada satu benda yang saya nak share. Shopee. Okey, yang ini ialah iklan berbayar. Iklan berbayar. Lama pula nak apa Shopee saya. Okey, iklan berbayar. Ini ialah page Shopee saya. Banyak benda saya beli hari ni. Okey, Shopee. Saya pergi ke boleh nampak Ini kalau nak pakai laptop. Okey. Kalau pakai laptop macam ni lah rupanya. Okey, dalam handphone pun ada. Dalam handphone ada tulis dekat sini ialah mana tadi? Mana Shopee Ad. Shopee Ad. Shopee Ad okey. Siapa kalau ada masa, siapa yang ada handphone ni pergi buka dalam apa nama tadi? My Shop tadi. Kan? My Shop, tekan, lepas tu bawah tu sebelah kiri ada Shopee Ad. Cuba tekan. Okey, dah tekan Shopee Ad tadi, ada sebelah kiri atas tu ada ni kosong. Perempuan semua mesti kebanyakannya kosong lah. Siapa yang tak pernah buat benda ni? Saya punya Shopee ada apa ni? Okey, okey. Kalau kosong, ini untuk iklan tekan top up. Ini untuk yang iklan berbayar untuk placement. Tekan top up. Nampak tak ada your ad credit balance is low. Saya punya internet saya slow ke? Saya tekan top up tak boleh top up ke? Saya tekan top up dia punya graf pula bergerak. Okey, nanti kalau puan tekan top up, okey, puan tekan top up, nanti dia akan okey, kalau dalam handphone lah. Okey, kalau tekan top up, okey, tekan My Shop. Lepas tu dalam My Shop nanti ada Shopee Ad. Tekan Shopee. Ni top up baru keluar. Okey, top up puan boleh pilih RM20 ke RM50 apa benda semua. Okey. Nanti sampai RM10,000 tau. Boleh top up. Jangan tekan RM10,000. RM10,000 ni untuk orang yang jual juta-juta dalam Shopee. Untuk makluman puan, ramai orang jual sampai 12-13 juta. Ada orang jual 1 juta sebulan buat dalam Shopee. Wow. So apa nama? Ini untuk mereka yang macam tu lah. Maknanya nak beli ad RM10,000. So untuk puan-puan kalau nak test boleh RM20 pun boleh.
Okey, bila puan-puan dah top up nanti, puan-puan dah top up nanti puan pergi balik ke Shopee. Saya tak boleh tunjuk video sebab bila saya nak buat video tadi, dia keluar dengan password bank saya semua keluar. So saya nak share susah. Okey, nanti akan keluar macam ni. Ni saya nak ajar. Okey. Nanti akan keluar, tadi puan-puan dah top up, RM20 nanti letak dekat kiri tu, add credit ada RM20. Saya punya RM4.03 ni tinggal. Okey, so puan boleh pilih produk mana puan nak iklankan. Bukan pilih dulu. Okey, mula puan nak buat iklan keyword. Okey, add new keywords add. Nampak tak? Nampak saya punya tangan tak? Jari dia. Add new keywords add. Nampak Okey, tekan. Okey, puan pilih produk mana yang puan nak iklan. Okey, saya nak test buku buku. Nampak tak? Saya klik dekat buku saya, Pre-Love Steady Rock apa benda, Steady Ready Stock buku ni. Okey, saya tekan confirm. Okey, nampak ni? Nampak puan? Okey, ni buku saya. Kalau boleh untuk keberkesanan yang lebih bagus, jangan tekan set budget, tekan no limit. Okey. Okey, time length pun tekan no time limit. Okey. Sebab tu saya kata bila kalau puan-puan nak buat ad Shopee ad ni, lebih baik buat di laptop. Jangan buat di handphone sebab dekat handphone dia tak boleh tekan manually selected, dia auto select. Secara automatik puan tekan dia tu auto select. Auto select memang amat kurang berkesan. Sebab nanti satu, memanglah puan kata saya jimat duit, dia akan tolak duit puan kosong pun 1 sen tapi tak ada orang nak beli pun. So manually select. Saya cadangkan puan tekan ni, add recommended keyword. Kan minggu lepas saya dah tunjuk sikit kan. Puan tengok tak? Nampak tak? Ini trend sekarang. Buku viral 24 je orang search. Buku cerita Inggeris 106. Cerita 1182. Cerita hantu 234. Nampak tak? Harga dia ialah sekali orang klik 16 sen. Local 500 ni. Buku hantu 381. Buku cerita hantu 772. 7 sen. Ini okey. Ini saya rasa 7 sen okey ni. Buku cerita. So saya akan pilih macam ni Buku cerita 11,000. Buku 10,000. Yang ni very general. Walaupun ramai orang cari tapi terlalu general dan harga dia mahal. So saya akan pilih okey, buku cerita hantu 7 sen. Nampak saya dah klik 7 sen. Okey, mana tu kat bawah dia? Okey, so saya publish promotion. Okey, discovery ad. Yang ni ialah baru Sebelum ini Shopee dalam Shopee ad hanya ada keyword ad. Baru-baru ni baru keluar keyword dengan discovery ad. So apa itu discovery ad? Discovery ad ni maknanya okey, puan punya iklan akan diletakkan di dalam product detail page dengan home page. So produk puan akan ditolak ke tempat lain. Dulu dia hanya ditolak produk puan bila puan pakai keyword, dia hanya ditolak bila orang tekan keyword. Maknanya buku cerita hantu kan. So bila orang tekan, puan punya iklan naik atas. Sekarang dengan discovery ad, tadi kan buku saya ni diletak bawah buku, lepas tu local kan. So dengan discovery ad, benda ni akan dipush ke buku punya page dengan local punya page. Oh, dua sekali. Kan dia kata home page dengan product detail page. Ini 4 sen ke apa semua. So puan kata nak ke tak nak? Tak nak, no thanks. Kalau nak, publish discovery ad. So confirm. So buku tadi dah di-publish. Nampak ni? Dia tulis ongoing. No limit kan. So puan nak check. Okay, nak check boleh tekan sini. Nak check. Okay, nak check. Woi, dah dua orang klik dah ada 2 orang klik dah. Laju. Okay, nampak tak? Product discovery 5 sen. Sekarang harga orang tengah bidding. Product detail page
Kita punya tadi 4 sen kan? Tapi rupanya sekarang orang dah 6 sen. Maknanya kita kalau dekat product page ni kita dah ke bawah sikit. Macam ni tadi kita bayar 4 sen. Rupanya sekarang 5 sen. Yang ni 4 sen, ni 6 sen. So kita boleh ubah. Kalau kita kata, kita nak push nombor 1. Sekarang orang yang nombor 1, 6 sen. So puan kata saya nak jadi nombor 1. Puan letak 7 sen. Dia main macam tu je lah. Dia dah macam main saham lah kan. Asyik tengok kat sini, orang dah naik, kita naikkan. Orang dah naik, kita naikkan. Tapi kalau dia dah jadi terlalu mahal, macam salah satu daripada page saya, dia dah jadi, sekali orang klik dah RM1 lebih. So saya keluar. Sebab dia terlalu mahal kan, tak berbaloi. Okay. Okay, so sekarang saya stop lah. Sekarang habis duit dia. Alright. Yang ni teknikal sikit, tetapi mungkin minggu depan saya boleh tunjukkan balik semula. Kan? Sebab ni teknikal sikit. Okay, stop sharing. Okay, nampak. Okay, JNT boleh post makanan. Apa Nana? Nana beritahu dia orang ke Nana nak post makanan? Sebab sebenarnya memang tak boleh post makanan kalau ikut betul-betul. Kalau boleh jangan beritahu lah. Okey, Akak Sadika, Encik Alibaba kita cover AliExpress tak? Macam mana dengan PayPal, eBay, sentuh ni lain-lain marketer? Saya tak sentuh PayPal, eBay, Amazon. Saya sentuh Alibaba. Untuk makluman Akak Sadika, Alibaba ni ada banyak. Dia ada bukan setakat Alibaba, bukan setakat AliExpress. Dia ada C-Mall, dia ada K-Mall, dia ada Taobao, dia ada banyak. Saya rasa dia ada 8 ke berapa. Saya dengan Dr. Jamal, saya rasa mungkin dengan Dr. Syukur. Kami pernah belajar pasal benda ni lah. Benda ni pun kami pun jadi pening. Sebab dia macam saya kata itulah. Alibaba untuk semua orang. AliExpress untuk beli sikit. Alibaba untuk borong. AliExpress beli sikit. Lepas tu dia ada C-Mall, K-Mall, benda mall-mall tu. Ada satu untuk internal aja dalam China. Ada untuk China keluar. Ada untuk China ke Russia dan juga Spain. So dia lain-lain target market. Ya puan? Saya hanya cover Alibaba untuk borong. AliExpress anytime puan boleh beli dengan AliExpress. Dia tak ada masalah. Cuma AliExpress sebab beli sikit dia mahal sikit selain daripada contohnya kalau kita nak beli sikit apa lagi kita boleh guna selain AliExpress? Puan boleh juga guna DHgate. DHgate. Saya pun ada apps dia dalam ni. Alibaba kalau macam kita buat Shopee juga, Alibaba ni puan pun boleh beli melalui handphone. Saya beli stok saya daripada China pakai handphone ni. Saya tak pakai laptop. Alibaba lebih user friendly di handphone berbanding dengan Shopee. Bayang kita nak beli, katakan puan nak beli pinggan mangkuk 10,000 kan. Rasa macam takut kan pakai handphone. Tapi kalau dekat Alibaba lagi mudah pakai handphone. Ya, tak ada masalah. Okey. JNT boleh post makanan. Pernah post dengan dia orang. Okey. Post lagi tak boleh. Tapi sebenarnya kalau kita pergi dekat JNT, dia akan tampal kat belakang ni makanan tak boleh post. Dia terpulang lah pada tempat-tempat JNT yang pergi tu. Tapi sebenarnya tak boleh. Tapi untuk masa sekarang, Sabah Sarawak makanan tak boleh. Itu memang confirm lah. Dia sebab dia tulis. Kalau Nana pergi Kota Warisan punya JNT, akan tengok kat tepi tu ada tulis. Dekat tepi kotak Shopee tu. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, untuk itulah Nana, untuk makluman ni sekarang dekat Nilai ada 3 je JNT. Taman Semarak, Cepaka dan juga N-Stack. Sekarang Shopee lambat sikit sebab dia sekarang Shopee ada dekat Cosmoplex kan. Tapi bukan Shopee pula, JNT ada kat Cosmoplex tapi bukan untuk hantar barang atau terima barang. Dia ialah dia punya store dia. Oh, iya ke? Tapi bukan tempat hantar atau terima barang. Sebab tu kalau dulu, kalau orang yang dekat kita ni dekat RBBST, kita punya kod JNT ialah
PJS 043. Sekarang kalau sedar kita beli barang kita akan sampai ke PJS 302 dulu, baru ke PJS 043. Ramai orang tanya, bila orang search dia ada tulis Cosmoplex, itu tempat saya rasa warehouse kot. Dan saya dengar JNT rasa nak buka lagi satu. Dekat, saya rasa Kota Warisan ada 2 ke mana, saya tak ingat. Nak buka juga lagi satu. So ada apa-apa soalan ni? Okey, last sekali saya buka balik semula Shopee tadi. Okey, saya go through. Okey, ni home Apa fungsi-fungsi yang dekat tepi ni Okey, contoh. Okey, my shipment, ni hantar barang. Okey, my order. Inilah my order. Unpaid. Mana tadi? Ini yang saya dah hantar tadi, hantar semalam. Ni yang ni lah. Ni order 792 order. Ni bila? Ni tadi hantar. Okey, ni siapa yang cancel? Tak ada. Ni bila yang cancel? Okey, siapa yang refund? Okey, ni my product. Ini kalau dalam laptop Okey, my product, ada add new product, suspended product. Ni marketing center yang tadi saya kata dengan puan tadi, ada voucher, ada discount. Ni ada banyak sebenarnya yang lain Dia satu lagi, kalau puan-puan yang dah lama berniaga, puan boleh guna ni yang ni pun free juga. Chat broadcast group. Sebab saya tak tunjukkan kepada perempuan sebab kebanyakan perempuan baru-baru berniaga, so perempuan tak ada orang beli lagi kan. Okey, chat broadcast group ni ialah kat dalam ni kata orang pernah beli daripada perempuan. Orang pernah beli. Orang pernah nak beli. Orang pernah nak beli tapi tak pernah bayar. Letak dalam kad apa. Semua dikumpul kat dalam ni. Jadi bila okey contohnya mana tadi chat broadcast Okey, nampak kawan. Saya banyak guna chat broadcast. Saya tembak kepada siapa? Kepada orang yang follow saya punya shop. Sebab perempuan sekarang baru berniaga kan, tak ada follower lagi. Lepas tu dengan buyer saya. So saya tengok berapa orang? 278. Ni orang yang dah beli, tak review, ada 23. Ada orang nak beli, letak barang dalam kad tapi tak bayar, ada 74. So orang macam ni saya tembak promotion. Okey macam ni Okey, mana tadi? Okey, ni bila saya buat? Saya buat 5 hari bulan 11 Okey. Ini saya buat untuk orang yang pernah beli dengan saya. Saya bagi dia voucher. Apa ni? Actual recipient 208 tapi yang baca 82 je, yang claim voucher saya seorang So apa benda ni? Saya kata ini broadcast message saya. Sedar tak kalau kita perempuan yang selalu beli, perempuan tiba-tiba dapat dekat chat dalam Shopee tu kan, chat punya function, dapat voucher, dapat apa. Inilah gunanya. Inilah mana tempat nak kontrol benda tu. Nak hantar apa kepada tu. Tapi dengan syarat itulah puan-puan kena ada pembeli dulu. So kalau macam sekarang, perempuan tak ada orang follow, tak ada orang nak beli. So function ni tak boleh pakai sebab nak tembak kepada tak ada orang. Kan? Okay, siapa kena tanya? Okey, Nana kata kan, pernah dapat tapi tak pernah claim kan. So dia kata kalau lepas ni perempuan dah ada orang beli atau perempuan tengok ada orang nak beli, nak cancel ke apa benda semua, so puan dah buat database dalam tu. Dia sayang tau sebab kadang-kadang dia lagi banyak lagi bagus. Macam tadi kan saya punya ada 200 lebih. Kalau puan tiba-tiba ada baru seorang beli, lepas tu puan guna broadcast dia free, puan tekan pergi kat seorang tu je. Kan? Dia lagi bagus kalau puan dah lama sikit, follower dah ramai, shop tadi, lepas tu follower produk pun dah ramai, lepas tu yang buy produk pun dah ramai, so senang nak guna function tu. Tapi untuk perempuan yang dah pernah pakai, yang dah pernah berniaga pakai Shopee tu dah boleh guna function broadcast tadi.
Broadcast ni dia akan pair dengan, nampak tak, ingat yang tadi yang kita buat voucher dan kita buat diskaun tadi kan? Kita boleh pair dengan benda tu sekali. Okey, ada apa-apa soalan? Ataupun nak share last sekali sebelum kita tamat pada hari ini? Don't worry, semua video ni, semua yang hari ni kita record kan. Nanti siapa yang miss benda tu, kita boleh tengok. So ada apa-apa soalan? Chat anda tak ada lagi? Okey. Kita boleh adjourn lah. Tak ada apa-apa masalah, tak ada soalan. So minggu depan kita akan cover sedikit topik Alibaba. Kemudian next week, puan-puan semua kumpul semua soalan puan-puan tentang Alibaba dengan Shopee. Puan-puan boleh tanya saya. Sebab saya rasa Alibaba tak perlu sampai 2 minggu. Tapi untuk kelas minggu depan, ni ada kerja rumah juga untuk Alibaba. Puan cari satu produk. Tak payah search lah. Puan cari satu produk yang puan nak jual. Tapi puan rasa boleh cari kat China. Macam tadi puan kata alas cadar ke apa benda semua kan. Puan cari satu idea, nanti minggu depan kita sama-sama search dalam Alibaba. Itu kerja rumah dia. Kalau buku boleh tak Cik Din, buku? Nak cari buku kat China. Nak cari buku kat China apa? Nak cari buku kungfu ke? Oh, maksudnya nak kena cari barang yang kita nak beli. Kata ada idea kan. Puan kata, aku nak jual benda ni tapi kat Malaysia mahal lah. Supplier. Aku nak cari kat China. Itu kerja rumah untuk minggu depan lah. So kena fikir benda yang kita nak beli daripada Alibaba tu lah. Puan kata, saya nak beli pinggan mangkuk lah, nak jual periuk tak melekat ke apa kan. Kan? Kita cari idea. Okey, terima kasih Cik Din. Okey. So, salam. Tak ada apa-apa soalan ni? Tak ada, faham. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita boleh berhenti pada hari ini. So, kita akhiri kita punya sharing session pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.